Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengacara majlis yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ahmad Bashawir bin Haji Abdul Ghani, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, yang berbahagia Profesor Dr. Huda binti Haji Ibrahim, penolong Naib Chancellor Kolej Sastra dan Sains Universiti Utara Malaysia, yang berbahagia Profesor Madya TS Dr. Muhammad Hasbullah bin Umar, Pengarah Akademi STEM Kolej Sastra dan Sains Universiti Utara Malaysia, yang berusaha Dr. Hajah Roziah binti Abdullah, Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan KPM, yang berusaha Tuan Haji Rozaini bin Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, yang dihormati wakil-wakil daripada bahagian KPM, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, para pensyarah dari Universiti Awam dan Swasta, serta wakil pengetua dan guru besar daripada semua sekolah kerajaan dan swasta, yang diraikan para guru STEM selaku peserta kolokium yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam kolokium pendidikan STEM peringkat kebangsaan tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kolokium ini merupakan kolokium pendidikan STEM kali ke-10 sejak mula dilaksanakan pada tahun 2017. Yang terakhir kita laksanakan pada tahun 2019 di Universiti Malaysia Pahang. Ini bermakna kali terakhir kolokium ini dilaksanakan adalah 2 tahun yang lalu, di mana dalam kolokium ini pesertanya terdiri daripada pentadbir sekolah, guru, kaunselor, wakil PIBG dan juga wakil universiti. Jumlah peserta dalam 9 kolokium sebelum ini mencecah sehingga 13,000 orang, dan buat pertama kalinya kolokium kali ini dilaksanakan secara norma baharu secara dalam talian, dan saya difahamkan lebih 22,000 peserta telah pun mendaftarkan diri untuk menyertai kolokium pada kali ini, yang mana majoriti pesertanya adalah guru-guru STEM. Namun kita juga menerima penyertaan daripada guru yang mengajar mata pelajaran bukan STEM, kaunselor, pentadbir sekolah, ibu bapa dan juga pihak-pihak lain. Dan jumlah yang besar ini adalah amat memperangsangkan dan membuktikan bahawa guru-guru kita sentiasa bersemangat untuk menambah ilmu dan meningkatkan kompetensi masing-masing dalam usaha untuk membantu pembelajaran anak-anak murid. Tahniah diucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kolokium pendidikan STEM mula dilaksanakan sebagai salah satu daripada program inisiatif pengukuhan pendidikan STEM di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025, yang bertujuan bagi menggalakkan murid mengikuti bidang STEM di peringkat menengah dan lepasan menengah. Dan kolokium ini dijalankan dengan kerjasama pelbagai pihak, termasuklah Universiti Awam, agensi kerajaan dan juga pihak swasta. Dan kali ini pihak KPM bekerjasama pula dengan Universiti Utara Malaysia dan Telekom Malaysia bagi menjayakan kolokium pendidikan STEM peringkat kebangsaan tahun 2021. Saya percaya ini merupakan platform yang sangat baik buat para pendidik, ibu bapa, guru, pemimpin sekolah, malah segenap lapisan masyarakat untuk berkongsi idea, pengalaman dan memberikan sumbangan dalam pendidikan STEM. Untuk makluman, objektif kolokium ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan kemahiran guru bagi memantapkan PDP berkaitan mata pelajaran STEM, memperoleh maklumat terkini berkaitan kerjaya STEM supaya pendidik dapat menyebarluaskannya kepada murid, mewujudkan rangkaian kerjasama antara penggubal dasar, ahli akademik, pendidik, kaunselor, ibu bapa, agensi kerajaan dan bukan kerajaan, serta pihak swasta untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi melaksanakan program berkaitan pendidikan STEM dan berkongsi amalan terbaik bagi menjayakan pendidikan STEM. Dan kita harapkan melalui kolokium ini para peserta dapat pemahaman yang lebih spesifik serta komprehensif tentang pendidikan STEM dan kerjaya dalam bidang STEM, serta dapat membina rangkaian kerjasama antara guru-guru, ibu bapa, agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta pihak industri bagi menjayakan agenda pendidikan STEM yang lebih menyeluruh dan bersepadu.
Tuan-tuan dan puan-puan, para peserta yang dihormati sekalian, pendidikan STEM didefinisikan sebagai pembelajaran bersepadu disiplin sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang mengaplikasikan konteks dunia sebenar dengan menghubungkan institusi pendidikan, komuniti dan industri untuk melahirkan bakat dan masyarakat berliterasi STEM ke arah memacu pembangunan ekonomi negara. Dalam era revolusi industri keempat, berlaku perubahan besar terhadap landscape ekonomi dunia dengan kehadiran disruptive technology, Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Mobile Internet, Cloud Computing dan sebagainya. Ini telah mengubah landscape bidang-bidang pekerjaan yang memerlukan kemahiran-kemahiran yang berbeza. Menurut World Economic Forum dalam persidangan pada tahun 2020, antara pekerjaan yang paling diperlukan dalam masa 5 tahun akan datang adalah saintis dan penganalisis data, pakar kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, pembelajaran mesin, pakar data raya serta jurutera robotik. Jadi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini, kemahiran yang sangat diperlukan adalah seperti kemahiran berfikir secara analitikal, kreatif dan inovatif, kemahiran menyelesaikan masalah yang kompleks dan kemahiran menganalisis serta pemikiran kritis. Jadi di Malaysia, pihak Talent Corp telah menyenaraikan 58 bidang pekerjaan yang kritikal, dan daripada 58 bidang kritikal ini kita dapati 38 adalah merupakan dalam bidang STEM. Dan antara bidang yang diperlukan adalah seperti ahli kimia, pengurus teknologi maklumat dan komunikasi, ahli matematik, perangkawan, jurutera dalam pelbagai bidang, pembangun perisian, pengatur cara aplikasi dan lain-lain lagi. Talent Corp juga telah menyenaraikan kemahiran yang diperlukan dalam bidang pekerjaan tersebut seperti penyelesaian masalah, analytical, technical, komunikasi, pengekodan dan juga analisis yang bukan rutin. Dan kemahiran-kemahiran ini adalah selari dengan apa yang telah dinyatakan oleh World Economic Forum. Jadi kita tahu ini merupakan cabaran yang besar untuk kita menyediakan tenaga mahir ini. Walaupun tenaga kerja yang berliterasi STEM jelas semakin diperlukan, kita agak bimbang melihat enrolment murid yang menyertai aliran STEM pada peringkat menengah atas menunjukkan trend yang ketara sehingga tahun 2019. Alhamdulillah, pada tahun 2020 enrolment telah melonjak semula kepada 47.12%. Walau bagaimanapun, peratus yang memilih pakej STEM A iaitu Sains Tulen dan STEM B, sekurang-kurangnya 2 mata pelajaran STEM Tulen ini masih lagi rendah. Dan pada tahun 2020 hanya lebih kurang 20% murid yang mengambil pakej STEM A dan STEM B. Jadi aspek minat dan keyakinan murid dalam mata pelajaran sains matematik juga perlu kita lihat. Jika kita rujuk laporan kebangsaan TIMSS 2019, dia menunjukkan 92% murid kita suka belajar sains dan 77% murid kita suka belajar matematik. Namun begitu, keyakinan mereka terhadap kebolehan mereka dalam matematik dan sains adalah sangat rendah berbanding purata kebangsaan. Laporan ini menunjukkan hanya 8% murid yang berasa sangat yakin dengan sains, manakala bagi matematik hanya 3% murid menyatakan sangat yakin. Dan kalau kita rujuk kepada laporan kebangsaan PISA 2018 pula, menunjukkan walaupun secara umumnya kerjaya dalam bidang STEM ini kurang diminati oleh murid, dan ada kalanya seperti murid Malaysia lebih tinggi sedikit daripada OECD. Contohnya 11% murid di negara OECD berhasrat untuk menceburi profesion sains dan kejuruteraan berbanding 12% murid Malaysia. Ini lebih baiklah. Dan hanya 16% murid negara OECD dan 14% murid Malaysia berhasrat menceburi profesion kesihatan. Begitu juga 4% murid negara OECD dan 1% murid Malaysia ingin menceburi profesion dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Manakala hanya 1%
masing-masing bagi negara OECD dan juga murid Malaysia yang menjangkakan mempunyai kejaya sebagai juruteknik sains dan yang berkaitan. Jadi ini menunjukkan angka yang begitu rendah mengikut pandangan anak-anak ini. Ketidakyakinan murid dengan kebolehan mereka dalam sains dan matematik mungkin menyumbang kepada penurunan bilangan murid yang mengambil pakej STEM, terutamanya pakej STEM A dan B, yang membawa kepada kekurangan minat murid terhadap kejaya dalam bidang STEM. Ini adalah sesuatu yang membimbangkan dan kita perlu lakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Oleh itu, bagi meningkatkan semula bilangan murid yang mengambil mata pelajaran STEM dan seterusnya mencapai sasaran negara, KPM sedang merangka 4 strategi utama. Yang pertamanya, meningkatkan kesedaran murid, guru, ibu bapa tentang kepentingan pendidikan STEM. Yang kedua, meningkatkan minat dan kemahiran murid melalui pendekatan PDP abad ke-21. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi guru dalam pendekatan PDP abad ke-21. Dan yang keempat, melaksanakan penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D berkaitan pendidikan STEM. Dan pelbagai aktiviti sedang dan akan dilaksanakan dalam 4 strategi berkenaan untuk meningkatkan bilangan murid untuk menyertai bidang STEM. Bagi strategi meningkatkan kesedaran dan minat dalam bidang STEM, program yang sedang dilaksanakan adalah seperti program STEM for All. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai pihak yang terdiri daripada pihak universiti, agensi kerajaan, syarikat-syarikat kerajaan ataupun JLC, NGO, pihak swasta dan juga pihak antarabangsa. Dan ini melibatkan semua murid, tetapi tumpuan diberikan kepada murid dalam kategori B40 dan murid-murid di luar bandar. Dan antara aktiviti dalam program ini adalah seperti program Waku-Waku STEM ataupun Happy-Happy STEM dalam bahasa Jepun yang dilaksanakan berdasarkan pelbagai pihak dari Jepun sendiri. Selain itu, terdapat program Citra Angkasa yang dilaksanakan dengan UKM, Planetarium Negara dan MOSTI, serta Festival Kejaya STEM yang dilaksanakan dengan kerjasama pihak industri. Bagi memanfaatkan minat murid dalam bidang teknologi, bahagian sumber dan teknologi pendidikan ataupun BSTP di KPM telah melaksanakan pertandingan STEM Apps Challenge dan menghasilkan permainan digital MySTEMville yang boleh dimuat turun daripada Play Store. Bahagian sukan, kurikulum dan kesenian KPM pula telah melaksanakan Carnival STEM di seluruh negara pada tahun 2018 hingga 2020 yang melibatkan pelbagai pertandingan berasaskan STEM di peringkat negeri dan kebangsaan. Seterusnya, konsep TV reality yang berjaya menarik minat ramai penonton pada masa ini digunakan oleh Pusat STEM Negara untuk menghasilkan program TV reality Adiwira STEM dengan kerjasama KRU Studio. Dan rancangan ini menampilkan pasukan yang mewakili negeri dari seluruh Malaysia untuk terlibat dalam pelbagai cabaran berkaitan aplikasi STEM. Dan ini akan disiarkan di TV1 tidak lama lagi. Bagi menggalakkan aktiviti hands-on dalam pengajaran dan pembelajaran sains tulen, KPM telah menaikkan kadar per kapita grant bagi mata pelajaran sains tulen, iaitu fizik, kimia dan biologi serta sains tambahan daripada RM14 kepada RM65 setahun. Kadar ini mula berkuat kuasa pada tahun ini setelah lebih 24 tahun kita menggunakan kadar yang lama. Dan peningkatan kadar ini akan membolehkan lebih ramai murid mendapat peluang untuk menjalankan eksperimen dan ini akan membawa kepada pembelajaran yang lebih menyeronokkan dan bermakna kepada murid-murid kita. Untuk makluman para peserta terutamanya pentadbir sekolah dan guru sains tulen, PCG ini sebahagian besarnya adalah untuk PDP dan juga selebihnya adalah persediaan untuk peperiksaan amali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gunakanlah peruntukan yang telah diluluskan oleh kerajaan ini untuk PDP dan kita tak perlu simpan untuk apa-apa tujuan yang lain. Gunakan sebaiknya
pastikan anak-anak kita apabila mereka dapat berada di sekolah, mereka dapat melaksanakan amali sains dengan gembira dan dapat menajamkan lagi kemahiran dan pemahaman mereka terhadap bidang ini. Satu lagi perubahan besar yang telah diluluskan dan akan mula dilaksanakan pada tahun ini adalah ujian amali dalam peperiksaan SPM. Peperiksaan amali sains kali terakhir dilaksanakan pada tahun 1999. Lembaga peperiksaan bersama-sama dengan bahagian pembangunan kurikulum dan bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan telah membentangkan cadangan pelaksanaan peperiksaan amali sains ini kepada pengurusan tertinggi KPM dan telah pun dipersetujui untuk dilaksanakan mulai SPM 2021. Bagi menyediakan murid dengan peperiksaan amali ini, guru-guru mestilah memberikan mereka peluang untuk melaksanakan eksperimen sains ini di dalam PDP masing-masing. Dan dalam keadaan negara kita yang masih dilanda pandemik ini, murid boleh diminta melakukan aktiviti eksperimen mudah di rumah supaya kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif mereka dapat diterapkan walaupun bukan di dalam sains. Dan kita dapat lihat sumber-sumber yang sedia ada di internet, sumber-sumber disediakan oleh pihak KPM juga boleh membantu mereka untuk memahami kerana ada banyak simulasi dan juga demonstrasi berkaitan dengan amali sains ini yang boleh mereka pelajari semasa dalam tempoh PDPR. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, peranan guru untuk meningkatkan minat, kefahaman dan kemahiran murid adalah sangat penting. Untuk itu, bahagian profesionalisme guru atau BPG di KPM, Institut Aminuddin Baki ataupun IAB dan Institut Perguruan Guru Malaysia atau PGM telah merangka strategi memperkasakan latihan bagi pengetua, guru besar dan juga guru-guru KPM. Dan antara strategi yang telah dilaksanakan adalah seperti berikut. Yang pertama, menyemak semula dan memberi nilai tambah kepada kursus MPQL sedia ada. Yang kedua, menyediakan platform konsultasi secara dalam talian kepada PGB dan guru sebagai sistem sokongan. Yang ketiga, memperkasa pengurusan dan kepimpinan pegawai pendidikan daerah. Yang keempat, memperkasa guru baharu di bawah program pembangunan guru baharu 2.0. Yang kelima, memperkasa guru cemerlang KPM. Yang keenam, inisiatif peningkatan kompetensi guru STEM. Dan yang seterusnya, mengupaya kompetensi guru dalam pendidikan digital. Inisiatif peningkatan kompetensi guru STEM memberi fokus kepada kompetensi guru dalam melaksanakan PDP yang berasaskan inquiry, berfokuskan proses, berpusatkan murid dan berbentuk hands-on, minds-on. Dua program utama dalam inisiatif ini adalah Inquiry Based Science Education ataupun IBSE dan Inquiry Based Mathematics Education ataupun IBME. Mulai tahun ini, kedua-dua program ini telah dijadikan sebagai satu modul baharu dalam program Sekolah Transformasi ataupun TS25. Ini bermakna TS25 menjadi satu program utama yang memayungi semua program lain termasuk program peningkatan guru STEM. KPM juga berkolaborasi dengan Yayasan Petronas dalam program Duta Guru KPM Yayasan Petronas untuk membantu guru melaksanakan PDP yang dapat meningkatkan kebolehan murid berfikir pada aras tinggi. Bagi strategi yang melibatkan penyelidikan dan pembangunan pula, Indeks STEM Murid ataupun ISM sedang dibangunkan. Indeks ini akan membolehkan KPM mendapat maklumat sejauh mana murid mempunyai literasi dalam STEM dan merancang aktiviti yang bersesuaian untuk meningkatkan lagi literasi STEM dalam kalangan murid. Pusat STEM Negara juga sedang melaksanakan penilaian impak program STEM yang telah dilaksanakan sebelum ini dan juga meneruskan penganjuran persidangan antarabangsa pendidikan STEM ataupun IC STEM. Kali ini dengan kerjasama Universiti Malaysia Terengganu bagi memberi peluang kepada guru untuk membentangkan hasil kajian dan amalan terbaik mereka dalam pendidikan STEM. Dalam aspek pendidikan digital, KPM telah berusaha mentransformasi pendidikan yang berfokuskan pembangunan bakat guru dalam pendidikan digital sejak awal lagi. Pembangunan modal insan dalam digital dapat mengoptimalkan potensi murid
untuk menguasai pengetahuan, kemahiran dan sikap berkaitan teknologi dan literasi digital yang sesuai dengan hasrat untuk melahirkan murid yang adaptif dalam mendepani keperluan dan cabaran kehidupan. Pada 19 Februari tahun ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan rangka tindakan ekonomi digital yang telah menggariskan dalam teras 4 membangunkan bakat digital yang tangkas dan kompeten, dan dalam teras ke-6 membina persekitaran digital yang dipercayai, selamat dan beretika. Kedua-dua teras ini berkait rapat dengan pembangunan modal insan selari dengan visi KPM, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Di KPM, pendidikan digital didefinisikan sebagai pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi digital secara bersepadu dan inovatif untuk melahirkan murid yang fasih digital. Satu sekretariat pendidikan digital telah ditubuhkan bagi memastikan agenda pendidikan digital di KPM dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk memastikan matlamat pendidikan STEM dapat dicapai, pihak sekolah memainkan peranan yang sangat penting dan peranan utama untuk menginspirasikan murid dalam kerjaya STEM melalui pendekatan PDP abad ke-21 dan pelbagai aktiviti yang boleh menimbulkan minat murid terhadap kerjaya dalam bidang STEM. Pihak KPM sendiri, JPN dan PPD mempunyai peranan yang besar untuk menyokong dan membantu pihak sekolah dalam memainkan peranan untuk menjelaskan kepentingan STEM kepada murid. Dan ekosistem ini bermula dengan guru melaksanakan PDP yang berasaskan inquiry, berfokuskan murid, berpusatkan murid dan berbentuk hands-on, minds-on. Dan ini bagi memberikan kefahaman, keseronokan dan keupayaan murid dalam mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam dunia sebenar dan seterusnya menginspirasikan mereka kepada kerjaya dalam bidang STEM. Seterusnya, pemimpin sekolah perlu memberi sokongan, ruang dan peluang kepada guru untuk melaksanakan PDP abad ke-21 yang berasaskan inquiry dan melibatkan semua murid dalam aktiviti STEM. Jadi di peringkat yang lebih tinggi, pihak JPN, PPD berperanan untuk memudah cara dan membantu pihak sekolah dalam melaksanakan PDP ini dan mengambil kira faktor tersebut dalam penilaian prestasi. Di peringkat kolej matrikulasi, satu inisiatif bagi meningkatkan kemahiran pensyarah melaksanakan aktiviti PDP secara inquiry melalui Inquiry Based Science Education ataupun IBSE dan juga IBME yang saya sebutkan tadi juga sedang dilaksanakan, dan ini akan memberi manfaat kepada pelajar matrikulasi dalam aspek aplikasi ilmu yang mereka pelajari dalam kehidupan sebenar. Dan kita harapkan ini dapat mengukuhkan asas sains dan matematik mereka apabila mereka akan bergerak untuk pengajian di peringkat universiti nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, inisiatif pengukuhan pendidikan STEM yang telah dilaksanakan sejak 2016 lagi telah mula menampakkan hasil. Yang pertamanya, kita nampak dari segi pakej STEM A, STEM B dan STEM C pada tahun 2021 telah menunjukkan peningkatan ketara di semua negeri berbanding pada tahun 2020. Data awal menunjukkan prestasi yang mengambil STEM A ini adalah sebanyak 17.41% berbanding 16.31%. Begitu juga pakej STEM B sebanyak 6.49% berbanding 3.39%, dan STEM C sebanyak 11.69% berbanding 6.5%. Ini menunjukkan peratus murid yang mengambil STEM Science Tulen telah meningkat daripada 19.7% kepada 23.9%. Peratus murid STEM yang memilih pakej STEM A, B dan C secara keseluruhan pula telah meningkat daripada 26.2% kepada 35.26%. Peningkatan ini adalah signifikan dan kita harap momentum yang baru dibina ini akan dapat berterusan, dan kita dengan sokongan semua pihak kita akan terus meningkatkan lagi peningkatan dalam murid-murid kita dalam yang memilih bidang STEM ini. Yang keduanya, di peringkat sekolah, terdapat juga sekolah-sekolah harian yang mencatatkan 100% murid memilih pakej STEM.
Sekolah-sekolah tersebut seperti SMK Cangkat Beruas di Perak, SMK Sultan Badli Shah di Kedah, SMK Teluk Datuk, SMK Tropicana dan SMK Sultan Abdul Samad di Selangor. Dan pencapaian ini adalah sangat membanggakan kerana kebanyakan sekolah tersebut adalah sekolah-sekolah luar bandar yang agak kurang dari segi kemudahan, serta kebanyakan muridnya terdiri daripada keluarga dalam kategori B40. Seterusnya, terdapat banyak sekolah menengah harian termasuk di luar bandar yang mencatatkan peningkatan ketara dalam peratusan murid yang mengambil pakej STEM. Antaranya SMK Gedangsa daripada 0% kepada 44.4%, SMK Kampung Suharto daripada 0% kepada 35.4%, SMK Ampang Pecah daripada 8.92% kepada 36.27%. So, tahniah saya ucapkan kepada warga sekolah, pihak PPD yang telah menunjukkan hasil usaha mereka untuk meningkatkan pelibatan anak-anak kita dalam pakej STEM yang ditawarkan di sekolah-sekolah mereka. Dan ini merupakan sebahagian saja beberapa contoh yang kita petik, dan saya yakin ada banyak lagi sekolah-sekolah di pelbagai PPD dan JPN di seluruh Malaysia yang juga telah menunjukkan peningkatan ketara berkenaan. Marilah kita sama dapat memberikan sokongan untuk meneruskan lagi peningkatan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, guru-guru STEM juga mencatatkan kejayaan yang membanggakan di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Contohnya, Cikgu Nurhailmi Abdul Muttalib, seorang guru sains di SMK Jerlun Kedah. Beliau telah menerima pelbagai anugerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya adalah anugerah Princess Mahachakri Award 2021, finalis Top 50 Global Teacher Award 2020 dan Naib Johan Cikgu Juara Digital MDEC tahun 2020. Dalam pertandingan F1 in School, kreativiti dan inovasi yang dihasilkan oleh 6 orang pelajar sebuah sekolah di Jelebu dalam mereka cipta kereta Formula 1 berjaya melayakkan mereka mewakili Malaysia ke International F1 in School World Final 2020-2021 di London, United Kingdom pada Jun ini. Kesemua pelajar sekolah menengah kebangsaan Datuk Undang Musa Al-Haj Kuala Kelawang ini telah terpilih selepas memenangi tempat keempat daripada 40 pasukan dalam pertandingan F1 in Schools National Final 2020 peringkat kebangsaan yang bertempat di Melaka pada November tahun lalu. Pasukan Fabulous 9 ini yang dianggotai oleh Nur Naqiyah Jalil selaku ketua pasukan, Mirza Rushaidi Rahmat, K. Vishwanath Ju Isen, Kon Shihui Ilut dan Anis Aliyah Pastri turut memenangi anugerah kereta terpantas menerusi pertandingan yang sama. Menurut guru penasihat mereka, Cikgu Muhammad Faizal Muhammad Derus, ini merupakan kali pertama pasukannya berjaya melayakkan diri ke peringkat antarabangsa. Syabas saya ucapkan kepada mereka. Pencapaian yang ditunjukkan oleh guru dan murid Malaysia dalam bidang STEM membuktikan bahawa Malaysia tidak ketandusan dalam bidang STEM. Saya yakin lebih ramai murid dapat digilap melalui pelbagai program dan aktiviti yang dijalankan, dan tidak mustahil pada satu masa nanti ramai warga Malaysia akan tersenarai antara tokoh STEM ternama di peringkat dunia seperti yang dicapai oleh Dr. Wan Wardatul Amani Wan Salim, atau lebih mesra dipanggil Dr. Amani, seorang saintis wanita Malaysia yang membanggakan nama negara dengan kejayaan selepas terlibat dengan program penyelidikan di bawah NASA di Amerika Syarikat. Apabila negara melalui gelombang penularan pandemik COVID-19 pada awal tahun lalu, Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP telah dilaksanakan bagi membendung penularan wabak ini. Dan semasa tempoh inilah kita tiada pilihan selain daripada terpaksa menutup semua sekolah di seluruh negara. Namun begitu, kita sedar proses pembelajaran anak-anak tidak boleh terganggu, tidak boleh dihentikan. Maka pelbagai kaedah dan pendekatan telah dicuba, dan salah satunya adalah pendekatan PDPR. Untuk melaksanakan PDPR ini, kita ada pelbagai cara untuk melaksanakannya. Salah satunya adalah melalui pelantar pembelajaran digital ataupun Delima yang telah dilancarkan pada tahun lalu.
Platform ini menyediakan peluang untuk para guru untuk berupaya memperkasakan diri, membangunkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran secara digital. Dan guru telah menggunakan pelbagai aplikasi digital untuk menggunakan bahan-bahan ini untuk mengajar, untuk memastikan anak-anak murid kita dapat mengikuti kaedah pembelajaran dalam norma baharu. Walaupun ada pelbagai cabaran, guru-guru yang mengajar dan juga belajar di rumah ini menggunakan bahan-bahan ini untuk memastikan anak-anak kita tidak tercicir dalam pembelajaran dan dapat menguasai sekurang-kurangnya penguasaan kemahiran asas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dengan pelbagai aktiviti dan program di bawah inisiatif pengukuhan pendidikan STEM adalah diharapkan kita dapat meningkatkan minat murid, kemahiran guru, kefahaman dasar dan kesedaran ibu bapa berkaitan dengan bidang STEM ini. Keberhasilan yang diharapkan adalah melalui penekanan kepada pendidikan STEM supaya kita dapat melahirkan murid yang boleh berfikir secara logik, mereka cipta, menggunakan teknologi dan menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. Dengan itu, kita berharap akan lahir lebih banyak bakat yang berliterasi STEM dengan konsep by design, not by chance, yang akan memacu pembangunan ekonomi negara. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pelbagai pihak yang telah banyak memberi sumbangan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha mengukuhkan pendidikan STEM. Antaranya Yayasan Petronas, Yayasan Guru Tun Hussein On, Exxon Mobil, Pusat Sains Negara, Planetarium Negara, MIT, STEM Maker Space, universiti awam seperti UMT, UKM, UPM, UPSI dan juga lain-lain universiti, British Council dan pelbagai pihak lagi. Semoga kerjasama dan daripada semua pihak ini akan dapat memperkukuhkan lagi usaha kita dalam membangunkan pendidikan STEM di negara kita. Seterusnya, dengan sokongan padu dan kerjasama semua peringkat, semua lapisan di Kementerian Pendidikan Malaysia daripada bahagian-bahagian kepada Jabatan Pendidikan Negeri, PPD dan pihak sekolah, kita akan berjaya merealisasikan hasrat kita. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan syabas dan terima kasih kepada para peserta kolokium dan kepada pihak urustia yang telah bertungkus lumus memastikan kelancaran kolokium pada kali ini. Sungguhnya saya berasa sangat bangga dengan sumbangan dan usaha tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mendapat ganjaran yang setimpal atas apa yang telah diusahakan. Sekali lagi, tahniah dan terima kasih kepada Tuan Rumah UUM, khususnya yang bahagia Datuk Dr. Ahmad Bashawir Abdul Ghani, Naib Chancellor UUM, yang sudi menjadi dan juga wakil yang sudi menjadi ahli panel bersama dengan kita di dalam kolokium pada kali ini. Begitu juga yang bahagia Profesor Dr. Huda Haji Ibrahim, penolong Naib Chancellor UUM serta ahli pasukan dari UUM atas kesudian bekerjasama dengan KPM bagi menjayakan kolokium pada kali ini. Tidak dilupakan juga pihak Telekom Malaysia dan semua yang terlibat dalam penganjuran kolokium pendidikan STEM pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasih sekalian, saya ingin mengakhiri ucap tamu ini dengan kata-kata daripada Plutarch bertajuk, "The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled." Maka dengan kalimah mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan kolokium pendidikan STEM peringkat kebangsaan tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.